يا الله 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 يا الله 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 يا الله الله لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Okay, Alhamdulillah jumpa lagi pagi ni. Kita nak sambung kitab Muhimmah muka surat 126. Maka mudah-mudahan. Jumpa tak? Jumpa Ustaz. Buat gitu semalam. Okey. Ini satu ringkasan yang saya buat dekat slide ni. Seorang lelaki amanah. Apa bukti dia amanah? Dia tanam emas, dia pulangkan balik. Dan dia tak ambil sikit pun. Lagi, dia kan ni kuat ibadah. Dia cerita dalam kitab lah. Tawaf, iktikaf di masjid, baca Quran sepanjang malam. Kenal baik dia, dan dia ibadah dalam tempoh yang lama. Tetapi, diceritakan dalam kitab ni, bagaimana dia dicampakkan dalam neraka kerana membiarkan saudaranya, perempuannya dalam keadaan faqirah. Ini yang dikatakan membutuhkan rahim. Lepas tu, dia kata Allah siksa aku kerana aku membutuhkan keluarga aku. Itulah campakkan dia, roh dia dalam bi'ir barhud. Maka mudah-mudahan, hai saudaraku. Maka berkatalah roh tu pada orang lelaki yang tanya dia tadi, kenapa engkau masuk neraka ni? Dia ceritakan sebab apa? Dia kata mudah-mudahan engkau pergi kepada saudara perempuanku, kepadanya. Dan engkau lihat atas halnya yang engkau cerita akan dia. Dan ini akan saudaraku yang perempuan itu, bahawa menjadikan ia akan aku dalam halal dan maaf. Maka tiada bagiku satu dosa kepada Allah Ta'ala yang lain daripada dosa ini. Kata dia tak ada dosa lain dengan Tuhan, kecuali dosa membiarkan saudara perempuannya dalam keadaan fakirah. Dia kata kau pergilah dekat saudara aku ini, perempuan ni, dan kau minta maaf lah bagi pihak aku. Kau minta halal lah bagi pihak aku. Kerana aku tak ada dosa lain dengan Tuhan ke dosa ini. Boleh faham tak dia apa ni? Maka pergilah aku kepada tempat yang berkata ia. Tempat yang ditinggalkan saudara perempuan dia. Sungguhnya emas itu ditanam di sana. Mula dia pergi tempat emas ditanam. Kat mana dia tanam emas tu? Satu bendul, dia kata kat mana? Pintu pada tempat Aqabah. Dia pun pergi kan. Lalu tengok. Dah tengok balik emas itu. Dia diamanahkan pada lelaki ni. Dan sungguhnya emas itu di dalam sana. Betul. Betul Maknanya dia pergi tengok emas tu ada. Maknanya terbuktilah bahawa lelaki ni memang sememangnya seorang yang amanah.
Kita kata dia amanah. Ni. Dia tak ada ambil dia orang. Tak ada ambil emas. Dia amanah. Sungguh betul emas itu tanam sana. Maka menggali aku akan dia. Maka aku dapat dia seperti banyak yang aku berikan pada dia jua. Dulu aku beli dia emas banyak ni. Sekarang ni bila aku gali balik, emas itu betul banyak tu. Tak ada apa-apanya berkurangan. Itu tanda lelaki ni sangat amanah. Tetapi amanah pun, kuat ibadah pun, kalau dia membiarkan saudara dia dalam kepayahan dan dia tak ada rasa apa-apa hati nak tolong, maka dikatakan dia disiksa oleh Allah kerana memutuskan rahim. Itu pengajaran dia nak kena ambil tu. Ni kadang-kadang yang berlaku lah kadang-kadang. Dia wakaf sana, dia wakaf ini, buat korban, tiap-tiap tahun buat korban. Adik-beradik susah buat tak reti. Adik-beradik susah dia tahun ni. Kakak dia susah. Abang ipar dia kena berhenti kerja, COVID. Tak ada apa nak makan kadang-kadang. Kalau abang ipar dia nak minta dengan dia segan. Dan dia tahu cerita abang ipar dia ni. Kakak dia ni. Dia boleh beli lembu seekor buat korban. Sedangkan abang dia ni, kakak dia ni, abang dia ni, makan tak duit. Ini tertipu dengan amalan. Tahu tak, dengan sebab perbuatan itu, bimbang. Bimbang apa? Allah murka kat dia, dia masukkan neraka sebagai anak abang kakak dia ni. Padahal dia buat korban lebih banyak. Itu buat korban. Ini lelaki ni, tawaf sepanjang malam, baca Quran sepanjang malam, itikaf malam dan sepanjang malam, baca Quran siang dan malam, tempoh yang lama, berpuluh tahun. Dan orang kenal dia ni memang baik. Tapi akhirnya masuk neraka juga. Kenapa masuk neraka? Membiarkan saudara perempuannya dalam keadaan fakirah. Dan Allah telah mengecapkan dia sebagai orang yang memutuskan silaturahim. Boleh faham tak cerita ni? InsyaAllah Ustaz. Faham Ustaz, faham. Jangan tak faham. Faham ke? Maka aku dapat dia akan dia seperti banyaknya aku berikan akan dia itu. Maka aku ambil akan dia dan lalu aku pergi kepada saudaranya. Emas tadi, ambil. Pergi bawa ke saudara perempuan dia. Serta aku khabarkan akan dia dengan khabarnya. Cerita pada dia. Abang kau ni, orang dia gini. Tapi akhirnya abang kau ni masuk neraka. Sebab dibiarkan kau dalam keadaan tidak tentu. Maka menjadikan ia akan dia dalam halal. Maksud dia adik dia pun maafkan abang ni. Ya ini maaf daripada barang yang telah terdahulu perbuatannya. Dan mengadu ia kepadaku akan fakirnya. Masa orang ni datang dia tengok adik perempuan kawan dia masuk neraka ni masih lagi miskin. Dia kata tak apalah dia maafkan abang dia. Dan sekarang keadaan dia masih lagi miskin dia kata. Dan darurat dia, kepayahan dia. Maka aku pun berilah akan dia suatu daripada emas yang dapat itu. Emas yang aku tanam ni aku bagi sebahagian pada dia. Dan berpalinglah aku daripada dia. Dan aku baliklah ke Mekah. Maka sepatutnya sayugianya bagi seorang mukmin lelaki dan perempuan itu menghubungkan akan keluarganya dan berkasihnya dengan dia. Sepatutnya dikatakan mestilah seorang perempuan dan lelaki itu ni tulis ini lah. Maka sayugialah seorang lelaki dan perempuan itu menghubungkan keluarganya. Dan berkasihnya.
dengan dia. Dia keluarga. Kerana ia setengah daripada ibadah. Ha. Yang menghampirkan diri pada Allah. Ha. Dan amat besar pahalanya. Okey. Ini pengajaran dari kisah. Kisah apa kita tadi lah. Apa lagi pengajaran yang kita boleh ambil dari kisah ni? Kisah ni menarik tau. Kalau orang tak tahu kan. Ingatkan dia wakaf sana, wakaf sini, belanja sana, belanja sini. Wah, tak boleh masuk syurga. Dia tak check, dia terlepas pandang adik-adik dia. Walaupun seseorang itu amanah dan kuat ibadahnya, jika ia membiarkan saudaranya dalam keadaan susah, ia dikatakan memutuskan rahim dan akan disiksa di neraka. Iaitu setengah daripada segala maksiat yang dilaknat Allah. Lagi jauhlah ia dari rahmat. Apa lagi nombor 3 pengajaran ni? Ini satu. Ustaz, itu menghampirkan Ustaz, bukan menghampurkan. Ya. Okey. Memutuskan silaturahim adalah setengah dari segala maksiat yang dilaknat Allah dan menjauhkan dari rahmatnya. Ini pengajaran ni.
Okey, dah balik belum? Ustaz, mungkinkah juga pengajaran dari sini kita walaupun adik-beradik ke sesiapa menyakiti hati kita, kita eloklah memaafkan mereka dengan ikhlas. Ya. Dan especially macam orang dah meninggal tu kan selalu kita maafkan je lah dan redha. Memang. Sebab orang yang meninggal ni, dia mengharapkan orang yang hidup, yang dia pernah buat salah, dia mengharapkan orang tu maafkan dia. Kenapa? Memang syarat syariat ni, kalau dosa dengan manusia, kalau manusia tu tak maafkan, Allah tak maafkan. Ini syarat itu. Lepas tu dia katakan dosa, dalam kitab katakan, dosa mengumpat ni, dia lebih teruk daripada dosa zina. Bukan kata zina tu bagus buat, tak. Kenapa dosa fitnah tu lebih teruk daripada membunuh, semua tu. Sebab kalau dosa yang berkaitan dengan manusia ni, manusia tak ampun, Allah tak ampun. Tak kira lah dia menangis ke, apa benda ke, malam-malam hari ke, dia menangis, bertobat ke, apa ke. Bila manusia tu kata, aku tak maafkan, Allah tak maafkan dia. Sebab tu dia disiksa ni kerana dosa dia dengan adik dia. Apa dosa dengan adik dia? Dia biarkan adik dia ni dalam keadaan yang kelaparan, kepayahan, kesusahan, sedangkan dia sibuk beribadah. Dia sibuk beribadah. Maka dia siksa. Jadi dia ni orang baik. Orang belajar agama. Dia tahulah kalau adik dia maafkan dia selamat. Mungkin Allah berhentikan siksa dia. Jadi dia cakap dengan orang lelaki ni, kau pergilah cari emas yang kau punya emas tu. Dekat pintu yang aku gali tu. Kau pergi cari. Lepas tu kau carilah adik perempuan aku. Dan kau cakap dengan dia, mintalah maafkan aku ni. Minta halal. Adik dia tak tahu dia dah mati. Maka dia katalah, dia kabarkanlah pada ni, abang kau ni gini. Disiksa di neraka. Jadi kau maafkanlah abang kau. Lepas tu dia kata, aku maafkanlah abang aku. Tapi dia kata, dia cakap dengan orang ni, sebab orang ni gali emas. Dia kata, aku ni, hidup aku susah. Maka orang ni bagi dia emas. Dan orang ni balik lah. Tu kalau kita kesian dekat orang, mesti kita kena kesian. Orang tu kena seksa sebab dosa dengan kita, elok kita maafkan. Rasulullah kata, kita maaf dengan penuh kasih sayang. Rasulullah kata, orang yang berkasih sayang di bumi akan disayangi di langit. Kasih sayang di bumi disayang daripada langit. Maknanya simbolik yang mengatakan orang yang berkasih sayang sama manusia ni, Allah akan sayang dia. Boleh kalau tak maafkan. Tak salah kalau tak nak maafkan. Tapi sebenarnya kalau kita maafkan, kita dapat apa? Kita tak ada orang masuk syurga dengan tak maafkan orang. Tapi ada orang masuk syurga dengan maafkan orang lain. Jadi kita nak pilih apa? Memang nafsu kita ni kata kan, lantak dia lah, memang mampu dia lah, dulu dia buat aku macam-macam. Dia rasa lah, dah mati dia rasa. Kita boleh cakap gitulah. Tapi kita dapat apa? Tu soalan dia kita. Bukan soal tu dia. Dia kena seksa pun, kita dapat apa pun. Kita tak dapat masuk syurga apa benda. Tapi kita memaafkan dia, kurang-kurangnya adalah kebaikan yang kita dapat. Mesti dapat kebaikan. Memaafkan dia. Jadi kurang-kurangnya kita dapat kebaikan. Yang eloknya, kita maafkan dia. Kita maafkan dia. Dia kata untunglah dia buat apa, aku macam-macam, aku senang yang aku maafkan dia. Apa yang untung? Kita yang untung, bukan dia untung. Dia perlu melalui kemaafan Allah pula. Kalau dia tak dapat kemaafan Allah, tak ada lah. Tapi Allah kata untuk dia pertimbangkan maafkan dia ni, dia mesti mendapat kemaafan manusia yang dia buat zalim tu. Okey, tanya. Ustaz, Ha.
Maksudnya roh yang apa ni, orang yang memutuskan silaturahim ni dia letak di telaga Barhut ke macam mana? Dia dalam kitab kata Telaga Barhut ni dia mulut neraka jahanam. Bawah tu neraka jahanam. Jadi sebab tu bila disuruh nama dia, dia akan menjawab. Dia akan menjawab. Kalau orang tu dalam tu dia akan jawab. Itu yang orang tu pergi tanya ni, mana emas aku aku manakah engkau? Mana emas dia? Dia kata lah masa aku tanam kat sini. Lepas tu suruh balik orang tu kata, kenapa kau masuk dalam ni? Sedangkan kau ni orang kuat ibadah, kau ni orang yang baik. Kau ni orang yang baik, kenapa dalam ni? Dia ceritalah aku tinggalkan adik aku dalam keadaan aku payahan, gini-gini, aku biarkan dia gini-gini. Aku sibuk ibadah gini-gini, akhirnya Allah murka dan Allah mengerasi aku, dia seksa aku dalam neraka jahanam. Okey. Maknanya dia belum masuk lagi ke dalam neraka lah Ustaz ya? Roh dia dah masuk neraka jahanam. Oh. Sebab tu dia boleh nyaut dia orang panggil. Maksudnya kalaulah kata adik dia apa ni, dia tak sempat nak minta ampun, maksudnya dia kekal dalam neraka tu, maksudnya memang tak ada pengampunan buat dia ke Ustaz? Tak ada. Guru kata tak ada pengampunan buat dia. Kenapa tak ada pengampunan buat dia? Sebab manusia yang dia buat silap tu tak maafkan dia. Ni bahaya ni, dosa manusia ni bahaya dia kat sini. Dosa manusia ni bahaya dia kat sini. Bahaya dia kat sini. Kenapa bahaya dia? Tak dapat kemaafan. Buka penawaran bagi hati. Dosa manusia itu tidak akan diampun oleh Allah selagi manusia itu tidak mengampunkan dia. Sebab tu jangan buat dosa dengan manusia. Jangan buat dosa dengan manusia. Buat dosa dengan manusia, nanti akibat dia, cerita dia panjang lah. Cerita panjang. Dan mungkin lepas tu kita tak jumpa dia ke, kita tak apa, kita tak tahu macam mana apa benda kan, keadaan-keadaan yang kehidupan ni lah. Itu dosa yang dikatakan berat ni, memutuskan rahim. Sebab tu silaturahim ni lebih kepada kekerabatan keluarga dan talian darah. Bukan kawan. Kawan ni satu hal lain. Silaturahim ni maknanya kekerabatan keluarga, maknanya mahram dan talian darah. Lagi dekat, lagi kuat lah. Ada beradik, mak, ayah, itu lagi kuat. Bapa saudara, anak saudara. Anak saudara dengar hidup susah. Gini. Kalau dengan kawan apa kita panggil Ustaz? Kawan tu sahabat dia, kawan dia. Kawan ni pula ada satu hal. Kalau dalam grup ni, grup kawan kita ni, mengumpat, cerita benda sia-sia, tak ada apa-apa faedah, mengumpat, ada apa benda gitu-gitu, wajib kita left. Wajib kita left. Kenapa? Bukan kita butuhkan kawan, tak. Kita dah nak terlibat dengan benda-benda yang di cerita tu. Bila dia mengumpat, ditulis, kita mesti baca. Dia dalam grup. Dia baca, kita baca. Dia baca, kita baca. Orang mengumpat, kita duduk dengar, walaupun dia cakap dengan B. A, B, kita C. Kita datang, kita dengar dia mengumpat. Kita kena B keluar. B dari sana, jangan di situ, jangan duduk kat situ. Sebab Imam Ghazali kata, kalau kita dengar orang baca Quran, kita dapat pahala. Jadi kalau kita dengar orang mengumpat, kita dapat dosa dia. Berdasarkan betul lah. Okey. Lagi, tanya. Saya nak soalan. Macam mana kalau mak kita bergaduh dengan adik-beradik, lepas tu kita nak ziarah rumah adik-beradik tu dihalang. Jadi apa patut kita buat? Kalau kita pergi juga, mak tu buat masam muka. Jangan beritahu dia. Tapi biasanya tahu juga. Tu dia jadi masam muka kat kita, jadi macam marah kat kita. Dia masam muka tu masalah dia. Kenapa? Kita tak bertaat pada mak bapak kita yang menghalang kita buat taat. Tak ada ketaatan dalam benda dosa. Kita tak biarlah mak bapak kita punya satu benda salah. Satu benda yang salah. Jadi kalau mak bapak kita halang kita boleh langgar. Kamu jangan mak bapak kita kata apa? Engkau jangan tutup aurat. Engkau tutup aurat, aku masam muka engkau. Dia ni masam muka lah.
Tak buat macam mana? Baik Ustaz. Okey. Wah, Ya Ustaz, okey, Wah nak tanya ni Ustaz. Kalau buat kata apa malam? 11.35 Ustaz. Kau ada tiba. 11.35. Okey Ustaz. Ni, kalau katakan kita ada kawan lah. Dia ni ada talian darah dengan yang seorang lagi lah. Dia seteru. Lepas tu yang A ni Ustaz, katakan dah meninggal. Jadi boleh ke kita bagi nasihat pada yang B ni? Kita tak tahulah sama ada dia neraka tak apa kan Ustaz. Lepas tu, padahal yang B ni tak tahu bab ni lah. Tak belajar konon lah. Boleh kita nasihat dia, okey kampun lah adik kau saudara kau ni. Jadi, Boleh. boleh tak? Okey Ustaz, terima kasih. Kalau boleh bagi dia linknya. Bagi link sorangannya. Kau cakap dia baik, kau maafkan dia. Aku cakap dengan dia, aku belajar dekat Muhimah. Ada orang lelaki, maka berjalanlah dia kepada Barhut dan bertanyalah dia cakap itu. Mampus dia tak faham. Aku belajar dekat Muhimah. Ada kisah lelaki. Dia ni perempuan ni, dia tak tahu yang abang dia dah mati. Abang dia tak peduli dengan dia. Abang dia ni ahli ibadat. Abang dia masuk neraka. Abang dia dalam neraka ni, tempat dia komunikasi dengan kawan dia yang dia amanahkan untuk tanaman. Dia kata, kau jumpalah saudara aku tu, dah minta lah halal. Kenapa? Dia dah tak nak kena seksa dah. Teruk dah kena seksa dalam neraka. Sebab bila dipanggil dia, keadaan dia seperti diseksa dan dipalu. Suara dia macam orang kena pukul. Jadi kita nasihat lah, kau ampun, kau maafkan je lah dia. Dia pun dah mati. Kita pun tak tahu keadaan dia kat sana dan kita pun tak tahu keadaan kita nanti. Jadi kau niat dalam hati, cakap lah, kau ampunkan segala dosa dia. Moga-moga dia sejahtera dekat sana. Kita nasihat lah. Kalau dia kata, dia tak kira, dia tak nak maafkan. Ada nak fight ke? Ada nak fight ke? Dia nak fight ke? I don't care. Macam mana nak buat? Kau tinggal lah. Betul tak? Itu hak kau. Kau tinggal. I don't care. Aku tak nak maafkan dia. Dulu dia kata aku macam ni. Dia ambil harta aku gini. Dia ambil curang dalam harta pusaka. Dia gitu. Dia gini. Ada cerita berlaku yang kehidupan yang sekarang ni, masyarakat ni memang ada. Yang ramai. Dia betul-betul terluka lah dengan sikap orang. Aku takkan maafkan dia. Biar rasa dia kena seksa dan neraka. Oh, dia cakap gitu je. Tapi tahu tak, keadaan diri dia tu akan tidak tenang secara berterusan. Tahu? Dia cakap dengan kita ni, muka dia merah. Biar dia rasa. Betul tak? Betul Ustaz. Hati dia pedih kan? Dan hati dia pedih bukan masa tu tau. Hati dia akan pedih lagi besok. Pedih lagi besok. Dia yang memedihkan hati dia. Dia yang jadikan hati dia ni, dia punya punchback. Tu punchback. Lepas tumbuk. Yang orang tomol tu. Dia yang tumbuk hati dia sendiri. Apa dia dapat? Betul tak? Apa dia dapat? Tapi kalau dia maafkan, dia pun tenang, tak nak marah orang. Imam Ghazali kata, dalam kitab, saya tak ingat kitab apa lah, rasanya Minhajul Abidin. Guru cakap lah, saya tak baca lah kitab tu habis-habis. Dia kata, hendaklah engkau memaafkan siapa juga yang buat salah engkau, yang kau ada rasa marah pada dia. Kenapa? Dia kata, engkau harus ingat, bila manusia itu hendak mati, dengan baik cerita ni ini hujan-hujan tu ramai 160 orang, pakai payung ke datang? Ada Ustaz. Dia kata apa? Baik kau maafkan orang yang kau geram, orang yang kau marah sebelum kau mati. Kenapa? Bila kau nazak nanti, syaitan ni dia tahu kita marah dengan B ni. Dia datang kat kita muka B. Okey, kau nak mati dah. Okay, aku datang. Kau nak apa aku? Oh, dia tahu. Kau nak apa aku? Aku datang ni. Kau nak mati, aku datang sekarang. Kau nak apa aku? Inilah mukanya kita marah. Mungkin dia dah mati. Mungkin dia hidup lagi, tak tahu. Dulu aku jiran kau. Kau dulu bergaduh dengan aku. Kau dah pindah. Okey, aku datang. Kau nak mati. Kau nak apa lagi dengan aku? Waktu tu kita sibuk nak cekau dia. Dalam guru kata tu cekau. Cekau lah. Cekau. Tak puas hati Ustaz. Bukan Gaduh. cekau. Waktu tu kita macam kucing bercekau. Waktu tu kita nampak dia, kita macam nak buat sesuatu kat dia lah.
Timbang di waktu itu Allah keluarkan roh kau dan kau tidak sempat mengingati Allah. Tak sempat nak mengucap, tak sempat nak apa. Kenapa? Nampak dia? Kau datang. Habis tu. Punya mulabar dia. Itu yang Ghazali pesan tu. Kau maafkanlah orang yang pernah engkau marahi di atas muka bumi. Timbang nanti syaitan datang menyerupai dia dan engkau sibuk nak. Ustaz, kalau kita maafkan semua kesalahan dia, tapi kita tak nak rapat dah dengan dia, boleh tak Ustaz? Boleh? Boleh ya Ustaz Sebab takut sakiti lagi kan? Nanti besok berlaku lagi. Bukan nak putuskan silaturahim, cuma kita tak nak dia menyakiti kita lagi sebab dia tak berubah pun. Tapi kita diam-diam. Maafkan dia. Tapi kita jangan tak tegur. Jumpa tegurlah. Apa khabar? Dah. Tetap tegur, tapi kita tak nak rapat-rapat dah macam biasa dah. Jangan rapat-rapat lah. Okay, Ustaz. Rapat dengan dia pun tak ada mendapat agama pun nak rapat. Ustaz, kalau orang yang buat silap Apa? dapat musibah. Kalau orang yang buat silap dengan kita tu dapat musibah. Dapat apa? Musibah. Maknanya kita macam, adakah kita punya amalan terbakar macam dengki atau hasad? Kalau kita kata padan, amalan terbakar. Kalau kita kata padan dengan muka dia. Padan dengan muka tu tanda dengki. Tanda dengki ni apa? Suka orang dapat musibah dan tidak suka orang itu mendapat nikmat. Rasakan dah. Ha? Rasakan dah. Baru tahu. Baru tahu. Kau buat salah dengan aku. Dolat. Aku tenang aja. Kau buat salah dengan aku. Aku ni bukan orang biasa. Aku ni wali nanding. Wali nanding. Kau main dengan aku, kau tengok. Tadi kau kutuk aku, tiba kau jatuh masuk longkang patah kaki. Kau main dengan aku. Aku ni siapa? Dia kata, Ambil kau. ambil kau. Rasa kau. Padan ke kau. Ustaz, kalau kita cakap macam ni Ustaz, ambil lah apa yang terberlaku dengan kau sebagai pengajaran bagi kau. Macam mana? Jangan kata ambil. Jangan kata ambil. Cakap apa? Moga dia dapat pengajaran yang baik daripada Tuhan. Tu boleh. Okey. Ustaz, biasa orang cakap, itulah karma Allah lah tu. Boleh ke Ustaz? Tak boleh. Cakap dengan dia, moga ada lah kebaikan pada dia. Kebaikan ni pengajaran lah. Moga ada kebaikan lah. Itulah. Itu lah. Moga dia dapat tu ada kebaikan lah. Dia dapat ada kebaikan. Maksudnya dia dapat ni, kebaikan ni maknanya dia suka dia dapat tu bukan sebab dia kena tu. Sebab dia harap-harap ada pengajaran yang dia dapat. Tu boleh. Tapi jangan keluar perkataan yang menyebabkan rasakan. Ambil kau. Padan muka. Lama dah aku doa ni. Makbul lah. Rasalah kau. Kau buat lagi kat aku ni. Then diorang dia angkat tangan je. Angkat tangan. Mampun kau dia tu. Ustaz nak tanya, kalau kita dekat dunia adik-beradik ni tak baik, lepas tu macam mana keadaan mak bapak kita kat sana? Mak bapak kita pun dia akan bersedih sebenarnya. Dia akan bersedih je lah. Tapi dia pun tak boleh buat apa-apa. Kalau kat dunia ni kita baik, mak bapak kita akan dapat kebaikan. Sebab dia ajar kita daripada kecil dulu berkasih sayang. Kan dia ajar kita dulu kan, beralah lah. Beralah, abang kau beralah. Perkataan ni selalu keluar tu tak? Maknanya dia tak suka kita gaduh-gaduh. Beralah, bagilah adik, berebut mainan. Sebab bergaduh, mak kalau beli barang, baju kuning, semua baju kuning. Orang baju biru, 3 baju kuning. Yang biru dia rebut 3 orang. Mak kena beli benda sama. Supaya jangan bergaduh. Memang dia tak suka anak-anak yang bergaduh. Jadi kalau kita ni dah tua, kita boleh berbaik-baik. Sama ada mak kita mati, dia dapat pahala lah. Sebab apa? Dia ajar kita dulu berbaik-baik. Dia ajar kita berbaik. Contohnya, semua orang pernah dengar mak cakap, beralah. Beralah.
Maknanya beralah ni merasalah diri kita kalah. Tak apalah bagi kat adik lah. Orang yang tua dia ajar beralah. Kadang-kadang adik ketuk kepala ni. Gurau-gurau, main-main kong. Sabarlah, sabar. Mak ajar sabar pula. Adik ni dia kecil lagi. Adik ni dia tak tahu. Dia budak lagi. Kita dah besar. Kita dah abang. Kita kena sabar lah. Dia ajar kita sabar. Kalau kita ingat lah. Saya rasa semua bapak ajar gitu. Jadi, bila kita sabar dalam kehidupan ni, dia dapat pahala sebab dia yang didik kita, walaupun kita tak sedar, dia yang ajar kita sabarlah dalam kehidupan ni. Azura nak tanya apa? Ustaz, saya nak tanyalah, kalau macam adik-beradik lah contoh kan, dia berhutang, macam kita ni, macam mana? Kita tolong dia bayarkan hutang ke ataupun kita macam sedekah, macam ni nak cakap, sedekah lebih baik kepada orang ke ataupun kita tolong dia bayar hutang? Kita kena tolong dia dulu. Oh, tapi macam kalau kita sedekah-sedekah tu, amalan kita diterima ke tidak? Kita tolong dia tu sedekahnya besar. Tolong dia tu kira sedekah tu. Rasulullah, dia ada orang tanya dia, wahai Rasulullah, aku ada 1 dinar. Rasulullah kata, belanjalah untuk dirimu. Aku ada 2 dinar. Belanjalah untuk dirimu dan keluargamu. Keluarga ni maknanya isteri, anak-anak. Maknanya jangan belanja untuk orang lain dulu. Aku ada 3 dinar. Belanjalah pada saudara-saudaramu yang memerlukan. Jadi, sedekah yang paling utama adalah dengan ahli keluarga. Yang paling utama. Oh, kiranya macam kalau kita nak tolong dia bayarkan hutang tu, kira kita niat dalam hati sedekah untuk dia lah. Oh, baik. Okey, Lah, kalau dia besok dia mati, dia tak boleh bayar ke, memang dia tak mampu bayar, halalkanlah. Itu lagi bagus. Oh, baik Ustaz. Terima kasih ya. Kalau nak minta dengan waris pun, anak-anak dia bukan ada duit nak tanya. Tapi kalau dia tak bayar, memang dia ada duit. Kalau kita tak nak halalkan, bila dia mati, cakap dengan anak dia, bapak kau dulu ada hutang. Ada hutang dengan makcik. Elok ada saksi lah. Bini dia ke, siapa saksi. Takut nanti anak dia kata, mana ada saksi dia ke? Sebab anak dah dia nak duit waris ni. Ini juga berlaku. Saya pernah jadilah kan, dalam grup lah. Kamu cakap grup apa lah. Ini memang setiap orang dalam grup dia pinjam duit. Dia message personally. Dia nak pinjam duit, dia kata dia susah. Ramai kan kawan bagi duit. Dan kawan-kawan bagi pun tanpa pengetahuan orang lain. Ada orang bagi pinjam 1,000. Ada orang bagi pinjam 500. Ada orang bagi pinjam 300. Rupanya kita pun tak tahu dia pinjam dengan meratus orang. Mungkin dia susah lah. Mungkin susah. Jadi bila dia meninggal, anak dia masuk dalam mesej. Kata bapak dia tulis dengan ICU. Lepas tu besok tu bapak dia meninggal. Jadi anak dia ni cakap, kalau ada apa-apa hutang, dan mungkin dia pun dah terasa lah bapak dia ni ada ramai hutang orang. Mohon beritahu dia. Lepas tu dalam grup tak cakap apa lagi. Lepas tu dalam grup buat collection. 1, 2, 3 buat nama collection. Dapatlah berapa ribu, 5,000 ke berapa. Lepas tu nak serahkan pada anak dia ni. Anak dia cakap dalam grup lagi. Kalau ada hutang-hutang, dia mohon tolak duit ni bagi pada yang dia berhutang dengan kawan. Lepas tu ada seorang kata, ya dia ada hutang dengan saya. Seorang lagi kata, ya dia pun ada hutang dengan saya. Jadi ketua kawan-kawan ni yang buat collection yang 5,000 ni, yang duit dekat dia, dia kata, siapa yang ada hutang, bagi nombor akaun, dia nak transferkan duit ni, maknanya anak dia dah kata, transferkan duit ni pada orang yang, tapi siapa nak halalkan, cakap halalkan. Ramai yang halalkan lah. Dia kata WhatsApp dia personally. Saya tak tahulah berapa ramai halal. Jadi daripada 5,000 tu, dah tolak hutang-hutang dengan kawan, dah pulang ke balik dengan kawan, baki tu dia beri pada dia punya isteri. Itu cerita dia. Lepas tu orang tanya saya, betul lah cara ni? Saya cakap betul lah. Betul. Sebab apa? Bila dia berhutang, patutnya kena pakai duit yang ditinggalkan untuk bayar hutang, baru difaraidkan duit yang baki.
mungkin dia pun tak ada tinggalkan duit. Jadi waris dia kena bayarkan. Jadi duit collection ni yang kawan-kawan buat ni, mereka tak tahu lah mereka halalkan ke dan sebagainya, halalkan sebagainya, tak tahu lah. Sebab saya dengar ada yang banyak, ada lebih 1,000 ada. Tak tahu mungkin dia orang pun susah, dia bayarkan hutang dia, barulah baki tu dia serahkan pada isteri, pada sahabat dia lah yang meninggal dunia ni. Sebab kawan yang collect ni dia kata kalau tak nak duit dia balik, mesti declare untuk halalkan supaya senang dia kat sana. Kat sana ni kat alam barzah. Saya kata kalau ada hutang waktu sekolah, waktu universiti ada hutang pergi settle tau. Pergi settle. Jangan main. Nanti kita ni tersangkut ni. Rasulullah ni, dia kalau orang ada hutang, dia tak mau semayangkan jenazah. Ni. Dia kalau nak semayang jenazah, dia tanya, orang ni ada hutang tak? Ada orang kata, ya dia ada hutang. Dia akan tanya, siapa yang akan tolong membayarkan hutang dia? Ada orang angkat tangan, dia semayangkan. Main-main ni hutang PPKN, pinjaman. Apa hutang? Apa hutang? Yang kita dah agree, dah sign. Yang kita akan bayar setiap bulan sekian. Anak-anak kita dah sign. Lepas tu bila dia dah kerja, dia memang mampu, dia boleh pergi overseas. Dia boleh pergi kerja baru. Hutang PPKN tak bayar. Nanti cakap dengan dia, takut kau tersangkut. Sangkut kat mana? Sangkut kat barzah. Sangkut kat akhirat. Amalan kau tak diterima lagi. Apa? Kau ada hutang. Ustaz, walaupun hutang tu dengan orang bukan Islam ya Ustaz? Tak kira. Asal nama dia hutang. Asal nama dia hutang. Jangan main hutang ni. Ada orang hutang buat diam, buat tak tahu. Pergi raya rumah dia, beli kursi baru. Hutang tak bayar. Kita banyak dengar cerita kan. Di rumah dia cerita berniaga dia maju lagi, ni lagi, dia dapat projek. Dan cerita, nanti kita kata, hutang aku, kau tak tahu. Memanglah, memang itu. Bukan dia tak boleh bayar, dia ada sikap. Sikap dia gitu tau. Assalamualaikum Ustaz. Ya? Kalau ada orang berhutang dengan kita kena minta ke Ustaz lagi? Ke kita kena tunggu je lah nanti dia bayar? Kalau kita nak, kita minta. Dan sekarang macam sakit hati juga bila tengok dia post Facebook pergi jalan-jalan sana sini. Lepas tu WhatsApp dia pun sendiri, jangan post dalam Facebook. Yang umum tu nanti malu lah dia. Tak adalah. WhatsApp dia cakap, saya perlukan duit ni, awak buang hutang saya. Awak bayarlah. Kalau dia kata, saya tak boleh bayar, saya tak boleh duit. Saya nampak awak pergi jalan. Aku cakap lah, tak ada masalah apa-apa. Okey Ustaz. Ustaz, kalau katalah ada orang tu dia nak pinjam duit kat kita kan, tapi kita tahu kemampuan dia nak bayar tu tak ada. Macam mana Ustaz? Boleh ke kita tak nak kasih? Sebab tu kena ada siagaran. Sebab tu kita tanya kau nak bayar dengan apa? Dia nak pinjam RM10,000. Tanya kau nak bayar dengan apa? Sebab kita bukan orang duit. Saya kalau tengok orang buat lah, selalu orang buat macam mana? Dia nak pinjam RM10,000. Kita tahu dia ni memang ada sejarah dia tak bayar hutang orang. Kita bagilah 300, nah hari ni aku bagilah. Kau tak payah bayar, kau ambil lah. Aku bagi macam apa hadiah kau. Lepas tu kita lupakan dah. Okey. Bagus Ustaz, dapat idea. Kita tahu dia ni tak bayar tau. Ini saving kita ni lah. Kalau dia ambil, dia tak bayar, kecemasan, kita tak ada saving. Kita pula kena cari minta orang lain. Dia bagi kita buat senang. Ambil cagaran tu boleh ya Ustaz? Boleh. Kalau dia kata tak apa, nanti aku dapat APF aku bayar. Tapi saya tak tahulah sekurang diri masing-masing lah. Kawan saya, kontraktor, orang pinjam duit dia RM40,000, RM30,000. Bila APF, diam. Saya dah biasa dengar budak ni. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Okey, saya nak tanya, kalau orang tu dah meninggal, kita masih tak maafkan dia, dia banyak fitnah kita, burukkan kita sampai kita bercerai dengan suami, dia akan jumpa kita di akhirat tu macam mana Ustaz? Boleh Ustaz terangkan? Terima kasih Ustaz.
Kita boleh dakwa dia kat akhirat lah kalau kita nak. Kita boleh dakwa dia kat akhirat lah. Tetap kita boleh dakwa dia kat akhirat. Tak maafkan satu hal. Kita boleh dakwa dia kat akhirat. Itu hak kita lah, tak nak maaf, tak maaf. Tapi yang untuk menjadi orang Islam yang baik, untuk orang yang mengharapkan kemaafan daripada Tuhan, yang paling baik, maafkan dia. Kerana moga-moga Allah maafkan kita. Kita pun ada dosa dengan Allah ni. Kita maafkan dia, kita dengan harapan, orang yang kita pernah buat salah, dia maafkan kita. Dengan harapan tu. Dan Allah mendengar harapan kita ni. Dan Allah akan gerakkan hati-hati orang yang kita pernah buat salah. Mungkin kita pernah fitnah. Mungkin kita pernah mengumpat. Allah akan gerakkan hati dia sebelum dia mati, dia maafkan kita. Adil ni Allah. Tapi kalau kita masih berkeras, kita kata tak nak maafkan, bimbang, Allah tak gerakkan hati orang yang kita buat salah untuk maafkan kita. Rupanya kita pun ada problem lagi pada orang lain. Okey. Tanbih. Inilah drama kehidupan. Lepas tu benda macam ni banyak soalan. Nampak? Inilah drama kehidupan. Betul Ustaz, betul Ustaz. Yang tak tahu dapat tahu Ustaz. Banyak berlaku Ustaz. Banyak berlaku, betul. Inilah drama kehidupan. Kita, orang ni buat kita, orang ni mencini dengan kita, orang ni dah mati pula, orang ni hutang kita. Inilah drama kehidupan. Sandiwara Ustaz. Inilah sandiwara kehidupan. Amalan kalau kita sebelum tidur tu kita memaafkan semua orang tu pun baik, okey juga kan Ustaz? Itu yang diajar oleh ulama lah. Diajar oleh ulama maafkan semua orang. Itu paling baik. Kalau tak maaf, saya cakap tadi apa? Kalau tak maaf, dia dendam. Ustaz dia nak tanya dendam. sikit. Nanti kita nak mati, Imam Ghazali dia cakap, kau tak maafkan dia, nanti kau nak mati, dia datang rupa orang ni. Kita nampak dia nak mati ni. Padahal tu syaitan. Dia datang rupa orang yang kita marah. Kita berkata, lahabau kau. Mulalah keluar Melaka punya makiamun. Kau lah dulu yang menyebabkan aku. Macam-macam lah. Dia kata, okey, kau nak apa aku? Kau nak gaduh aku? Merah je. Padahal syaitan. Orang keliling sibuk lah ajar la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sibuk ajar. Kau cepat kau mengucapkan syahadat. Kau dah nazak ni kau nak mati ni. Waktu tu syaitan datang rupa orang dia. Anak-anak dia. Rupa-rupa orang yang kita marah. Keluarga yang kita marah ni. Kau nak mati lah. Kau nak buat apa dengan aku? Kau nak pukul aku? Mai. Kau nak gaduh dengan aku? Mai. Kau nak berkocor dengan aku? Berkocor ni orang apa cakap ni? Mu nak berkocor dengan aku? Ni orang Kelantan cakap. Terengganu cakap. Mu nak berkocor dengan aku? Nak gaduh dengan aku? Mai. Mai lah. Mu ingat aku bagus? Mu kuat? Mai. Padahal waktu tu yang paling disuruh ialah mengingati Allah, mengharap Allah beri kasih sayang dekat dia, moga-moga Allah ampunkan dia, harapan dia totally kepada Allah dan dia membuat pengakuan la ilaha illallah. Itu yang paling bagus. Tapi masih ada dendam di hati. Dendam di hati oleh sikapmu yang apa? Masih dendam ke hati. Ustaz nak tanya, orang berhutang dengan kita ambil cagaran, macam mana dia punya prosedur Ustaz? Dia burn ke macam mana? Ikut persetujuan lah ya? Ada persetujuan lah, mencari persetujuan. Dan cagaran itu mesti senilai dengan apa yang dipinjamkan. Wajib dipulangkan cagaran ataupun kalau misalnya dia mati, bayar pulang lah. Kalau dia mati misalnya kita kena berurusan dengan waris dia pula. Waris. Okey. Berurusan dengan waris. Tapi kalau vampire Ustaz, sorry vampire, sorry Ustaz. Sorry. Vampire recon.
Dia lepas tu bank ni, atas bank Islam pun dia ambil cadangan. Lepas tu kita ni sebenarnya, kalau kita boleh lah, dapat mungkin, kita elakkan berhutang. Orang berhutang ni, dia hidup terunung dia mikir hutang. Kerja pun bukan nak tanggung keluarga, kerja dah tanggung hutang. Lepas tu elak lah, selagi boleh elak kan, selagi boleh lah, kereta ni boleh pakai. Ya, repair dikit-dikit repair lah. Kalau beli kereta baru tak apa, tapi nak berhutang tu, yang masalah dia tu nak berhutang tu yang jadi beban dalam kehidupan kita. Kadang-kadang dia ganggu sampai peringkat solat. Dia ganggu solat kita, kita teringat dan kita tak boleh nak buat apa-apa. Ni hati tak tenang kan. Bank telefon ni semua dia mengganggu kehidupan kita lah. Dia nak antara nak menenangkan ibadah ni, ialah menenangkan hati lah. Menenangkan hati. Cubalah, dapat mungkin cuba elak lah. Cuba elak. Tanbih. Muka surat 129. Dia baca tanbih. Tanbih ni peringatan. Tanbih ni peringatan. Satu peringatan. Telah menakal oleh Qurtubi dalam tafsirnya. Apa maksudnya? Telah menukil. Nakal nukil. Telah menukil oleh Qurtubi, Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Maknanya telah menulis orang ulama bernama Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya. Akan ittifaqlah segala ulama. Apa dia kata? Ittifaq ni sepakat. Sepakat segala ulama. Haram memutuskan keluarga. Dan wajib menghubungkan dia. Haram putuskan keluarga dan wajib menghubungkan dia. Ini satu tanbih. Peringatan. Apa peringatan dia? Jangan putuskan keluarga. Mesti hubungkan dia. Ini peringatan yang ditulis oleh para ulama. Untuk kita ambil guna pakai dan menjadikan panduan dalam kehidupan. Bermula dikehendaki dengan memutuskan keluarganya itu. Maksud dia apa ni? Ulama ni kata apa? Apa maksud? Apa maksud memutuskan keluarga itu? Ini satu soalan yang dilontarkan oleh ulama ni. Dijawab dengan gaya bahasa dia sendiri lah. Yang dikehendaki. Maknanya maksud memutuskan keluarga. Itu maksud dikehendaki. Keluarga ni dulu apa? Ni nak faham kata keluarga ni. Satu, apa? Mahram. Dan seseorang yang ada tali kekerabatan atau talian darah. Ini orang awak ni. Ini bukan orang lain ni, orang awak ni. Maha Sumatera. Apa? Maha Sumatera. Maha Sumatera. Wah, Din dah pandai cakap Minang ni. Dah boleh jadi orang awak ni.
Maha pengesrai. Maha ni apa Tadi dia orang tanya dia orang apa maha ni apa? Maha ni mahal sebenarnya Ustaz. Kalau bilang mahal. Mahal lah. Mahal. Mahal. Mahal ni daripada asal usul. Oh. Asal usul. Mahal kira nilai-nilai Ustaz, macam mahal tu Ustaz. Kalau dia kata maha, orang Minang kata maha maksud apa? Mahal. Minang juga. Maksud nilai dia, harga macam harga. Kalau dia kata kita datang dari mana, dia kata apa? Dari Dima. Dima. Ya. Dima lah. Dima. Jangan Ustaz kan tersasul kat Pegeso Ustaz. Jangan Ustaz. Kalau dekat Minang kan orang Kuala Lumpur. What are you talking about? Dia kata. Memutuskan keluarganya itu. Ni keluarga ni masuk ni. Ni masuk keluarga lah. Maknanya kawan-kawan ni sebenarnya tak masuk dalam keluarga. Kawan ni tak masuk dalam silaturahim sebenarnya. Tapi atas dasar persahabatan tu, menghargai persahabatan tu, bolehlah dinilai dari situ. Kita tengok mengumpat, kita live dia kata putuskan rahim. Mana ada? Faham tak rahim ni apa? Sebenarnya wajib keluar. Betul sebenarnya. Okey. Ustaz nak tanya. Kalau dalam adik-beradik kan, kita tahu dia ni berkemampuan kan. Tapi kalau kita berkumpul, dia macam kedekut Ustaz. Macam mana Ustaz? Tu kedekut dia urusan dia lah tu. Dia berusaha lah. Dia orang potluck di bawah laut, dia keluar duit. Tak nak apa tak nak. Tu dia namakan dia kikir. Kalau dia belajar, dia takut orang buat tu. Orang kikir jauh daripada kasih sayang manusia. Jauh daripada rahmat Allah. Dekat dengan neraka. Orang pemurah dekat dengan kasih sayang manusia. Dekat dengan rahmat Allah. Dekat dengan syurga. Bermula dikenaki dengan memutuskan keluarganya. Itu. Iaitu memutuskan hubungannya yang telah terdahulu. Yang telah terdahulu. Ini maksudnya apa ni? Telah terdahulu. Maknanya dulu ada hubungan. Sekarang tiada hubungan. Lagi satu apa? Dan kebajikannya. Dulu melihat kebajikannya. Sekarang tiada lagi. Dulu keluarga dia susah, bapa kita tolong sekadar yang mampulah. Bapa kita tolong. Ni kerabat kita ni. Bapa kita tolong. Bila bapa kita dah mati, kita buat tak tahu dengan dia. Sedangkan kita mampu tolong, kita dikatakan memutuskan hubungan keluarga. Dulu kita masa keluarga dia ni ada bapa dia, kita memang selalulah tegur keluarga dia apa dia, tengok, tanya, ambil tahu. Bapa kita mati, kita pun kata lantak dia lah, pandai dia lah, padahal dia susah ni. Itu juga dinamakan memutuskan keluarga. Dia jaga tau. Kenapa dia kata jaga? Kita ni sibuk lah ulang alik ke masjid, begini, begitu, begini, sibuk kan. Sibuk lah kerja NGO, beramal sana, beramal sini, sibuk lah buat sumbangan sini, situ. Sibuk lah buat ketaatan, sibuk lah belajar agama. Kakak kita yang dulu kita bantu, sekarang ni kita patut bantulah, kita masih ada duit. Kita buat tak tahu. Dulu ada kebajikan, maknanya ada silaturahim, ada hubungan. Lepas tu kita buat tak tahu. Kita dikatakan memutus keluarga. Ingat, apa yang dikatakan akibatnya kita tahulah. Orang yang kuat tawaf, duduk di masjid haram, orang yang baca Quran, siang dan malam, orang yang iktikaf di masjid
Masjid Haram bukan masjid biasa. Tapi sebab dia melupakan adik dia yang fakirah, yang susah, dia sibuk, sebab sibuk beramal. Dia ada reason sibuk beramal. Allah tak terima reason dia. Allah tak terima alasan dia. Dia campakkan dia dalam neraka Jahannam. Jagalah. Ingat cerita tu tak tahu tak kita. Dengan tiada uzur syarak. Kalau kita dah sakit, mana kita nak tahu halia? Kita nak pergi ziarah pun tak boleh, nak tanya pun tak boleh, nak bantu pun tak boleh sebab kita pun tak ada apa-apa. Dengan tiada uzur. Uzur apa? Uzur yang diluluskan oleh syarak. Ini namanya uzur syarak. Itu maksud dia. Okey, kita akan sambung. Wah. Ya, Ustaz. Tanda wah. InsyaAllah, Ustaz. Ni percaya. Itu dah tanda dekat nescaya tu lah. Nak habis dah ni kitab ni. Ini bab terakhir. Muka 135 habis. Muka 135, Muhimah habis. Saya yang depan ni saya dah belajar dulu ni, Ustaz ni, kitab ni. Nanti saya tengok lah, kalau ada nak sambung sini ke, nak pergi kitab lain pula tu. Ini pengajaran, dia ada, rasanya ada berapa pengajaran, banyak pengajaran ni. 50 pengajaran tu. Okey, cukup. InsyaAllah, kita jumpa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi Rabbil Alamin. Aku maaf semua, wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah.